Ini adalah titik pampasan. Okey, so kita akan belajar mengenai apakah yang dimaksudkan sebagai titik pampasan, apakah kaitan titik pampasan dengan fotosintesis dan juga dengan respirasi. Okey, so kita teruskan. Nah, sebelum tu, apakah yang dimaksudkan titik pampasan? Titik pampasan apabila semua gas karbon dioksida dihasilkan sewaktu respirasi digunakan semula pada proses fotosintesis. So, kesimpulannya, apabila kadar penghasilan karbon dioksida, iaitu respirasi, sama dengan kadar penggunaan karbon dioksida, which is dalam proses fotosintesis. So, ini tau. So, titik pampasan ini apa? Titik pampasan ni macam ni tau. Kita nak bayangkan dalam proses respirasi, gas karbon dioksida dihasilkan. Gas karbon dioksida yang dihasilkan dalam proses respirasi ini akan digunakan dalam proses fotosintesis. Dan proses fotosintesis ni akan menghasilkan glukosa dan juga oksigen. So, glukosa ni pula akan digunakan dalam proses respirasi. Kalau respirasi, ia berlaku di mitokondria. Kalau fotosintesis, ia berlaku di kloroplas. So, marilah kita tengok. Nah, dalam titik pampasan ni, okey, paling mudah kita nak fahamkan graf. So, titik pampasan adalah, awak tengok kat sini. Apakah akibat, orang kata apakah kesan jika berlakunya titik pampasan pada jangka masa yang panjang? Kita tengok daripada graf ni tau. Titik pampasan, tadi kita dah bagi tahu adalah apabila kadar fotosintesis sama dengan kadar respirasi. Sini. Maksudnya dia sifar tau ni. Sifar, tak ada lebih. Okey. Kalaulah mana satu lebih elok, titik pampasan senang kata kadar fotosintesis ni lebih tinggi atau kadar respirasi lebih tinggi. So, kita tengok yang ni tau. Okay, pertama awak tengok yang atas ni. Yang atas ni apabila pengambilan gas karbon dioksida bertambah. Bila kita kata pengambilan gas karbon dioksida bertambah, maksudnya di sini kadar fotosintesisnya adalah lebih tinggi berbanding kadar respirasi. So, apa bagusnya kalau kadar fotosintesis tinggi? So, kebaikannya glukosa yang dihasilkan adalah banyak. So, bila banyak glukosa, maksudnya ada glukosa lebih yang dapat digunakan untuk tumbuhan itu untuk proses pertumbuhan dan proses respirasi, proses proses hidup yang lain. Okey, katakanlah yang ini pula di bawah titik pampasan. Apa kesannya jika di bawah ni pula, jika kadar respirasi adalah lebih tinggi berbanding kadar fotosintesis. Yang bawah ni, dekat bawah ni kan, kadar respirasi adalah lebih tinggi, kadar fotosintesis adalah rendah. So, apabila kadar fotosintesis rendah, kita nak cakap dekat sini kadar penghasilan glukosa adalah rendah. Bila kadar penghasilan glukosa ni adalah rendah, yang menyebabkan tumbuhan tu tidak dapat tenaga lah kan. Senang kata tidak ada gula lebih. Tiada gula lebih, tiada tenaga lebih. So, tumbuhan di sini lama-lama dia boleh mati. Okey, so mana satu lebih elok? Yang lebih elok untuk tumbuhan adalah apabila, kita tengok kat sini, apabila kadar fotosintesis adalah lebih tinggi berbanding proses respirasi, sebab ada glukosa lebih. So, glukosa lebih ni dapat digunakan untuk tumbesaran. So, tengok dekat sini. Okey, titik pampasan. Okey, titik pampasan ni macam mana titik pampasan ini boleh berlaku? Titik pampasan ni berlaku apabila keamatan cahaya adalah aras keamatan cahaya tidak begitu tinggi. Okey, kerana proses fotosintesis dengan kadar respirasi adalah sama. Apakah kesan jika titik pampasan ini berlaku pada jangka masa yang lama? So, kesannya ia menyebabkan tumbuhan tu tiada pertumbuhan. Dia hanya untuk survive je, untuk hidup je. Tapi tumbuhan itu tidak punya tenaga lebih, tidak punya glukosa lebih. Oleh itu, jika tiada pertumbuhan, maksudnya tumbuhan tu tak dapatlah menghasilkan bunga, biji benih dan buah. Tumbuhan tu hidup je, tapi dia tak ada tenaga lebih untuk dia lebih tinggi, untuk dia menghasilkan bunga, untuk tumbuhan itu menghasilkan
buah dan biji. So dekat sini kita kata bahayalah kalau titik papasan berlaku pada jangka masa yang lama. Yang mana elok tadi kita dah cakap, apabila proses fotosintesis adalah lebih daripada proses respirasi. So bila lebih maksudnya glukosa dihasilkan adalah lebih tinggi. Bila lebih tinggi maksudnya adalah glukosa yang boleh kita gunakan, tumbuhan itu gunakan untuk tumbuh besaran. Tetapi apa jadi kalaulah di bawah ni, maksudnya fotosintesis adalah sedikit, respirasi adalah tinggi. Kadar respirasi adalah lebih tinggi berbanding proses fotosintesis. Ia akan menyebabkan fotosintesis tidak dapat berlaku. Ia berlaku yang ini keamatan cahaya ni sangat rendah. Yang ini adalah pada keamatan cahaya paling tinggi. Kalau titik pampasan ni macam redup je. Nak kata tak ada cahaya matahari, dia ada tapi dia redup. So itu yang menyebabkan kadar fotosintesis dengan respirasi yang ini adalah sama. Itu yang dimasukkan sebagai titik pampasan. Okay, so tengok kat sini kan. Now, so apakah perbezaan? Tengok dekat sini. Kadar penghasilan glukosa melebihi kadar penggunaan glukosa. Glukosa berlebihan dapat disimpan dalam bentuk kanji oleh tumbuhan. So yang elok adalah apabila kadar fotosintesis mesti lebih daripada kadar respirasi. Untuk apa? Sebab untuk pertumbuhan. Alright. So, kita tengok apakah perbandingan antara proses fotosintesis dan respirasi. So, perbandingan yang paling utama, kalau fotosintesis, ia hanya berlaku kepada tumbuhan hijau. Tetapi kalau respirasi, ia berlaku pada semua organisma hidup. Kenapa? Sebab respirasi ni fungsi paling utama untuk menghasilkan tenaga. So, semua benda hidup kita perlukan tenaga. Okay. Now, fotosintesis ni tujuannya untuk apa? Untuk menyimpan tenaga sebab ia menghasilkan glukosa. Kalau di sini membebaskan tenaga, kenapa? Sebab glukosa dioksidakan menjadi tenaga. Glukosa dioksida jadi tenaga. Okay, kalau bahan mentah di sini, bahan mentahnya adalah, kalau sini fotosintesis, bahan mentahnya adalah H2O dan juga gas karbon dioksida. Kalau di sini, bahan mentahnya adalah glukosa dan juga oksigen. Kalau awak perasan equation atau persamaan antara proses fotosintesis dan juga proses respirasi adalah berlawanan. Okay, saya conteng sikit lah kat sini. Kalau fotosintesis adalah proses gas karbon dioksida dan juga air H2O akan menghasilkan glukosa plus oksigen dan juga H2O kan. Nampak tak sini? Tetapi kalaulah dalam respirasi adalah apabila glukosa dioksida oleh oksigen untuk menghasilkan gas karbon dioksida, H2O, dan paling utama adalah tenaga. So ini tadi kita kata semua benda hidup memerlukan tenaga. Sebab tu respirasi berlaku pada semua organisma hidup. Dan ini nampak tak membebaskan tenaga. So senang kata nak buat perbandingan, tips dia untuk buat perbandingan antara proses fotosintesis dengan respirasi, awak kena ingat persamaan fotosintesis dan juga persamaan respirasi. So daripada sini kan hasil. Kalaulah katakanlah proses fotosintesis, apakah hasilnya? Hasilnya adalah glukosa, oksigen, kalau saya tambah adalah H2O. Ini daripada ni. Nampak tak? Daripada dia punya persamaan. Okey. Keperluan tenaga. Kalaulah fotosintesis, ia memerlukan tenaga cahaya matahari. Tetapi kalaulah respirasi, tidak memerlukan cahaya matahari. Okay. Now, disebabkan ia memerlukan tenaga cahaya matahari, fotosintesis memerlukan klorofil. Tetapi disebabkannya tidak memerlukan tenaga cahaya, so kat sini tak perlukan klorofil. Kita klorofil. So kalau tapak lokasi, kalau fotosintesis ia berlaku di kloroplas, tetapi respirasi ia berlaku di mitokondria. Ini nampak tak? Ini tadi samalah. Itu persamaan. Ia berlaku ke dalam semua organisma hidup. Ia melibatkan proses pengambilan dan pembebasan gas. Cuma beza dari jenis gas sahaja. Organisma yang terlibat, yang ni tumbuhan hijau dan bakteria fotosintetik. Keyword dia mesti mempunyai kloroplas.
Ni Chloroplast, ada klorofil. Yang ini berlaku pada semua organisma. Okay. Now, ini tadi kita dah bincangkan, cuma saya tambah sikit. Perubahan tenaga. Kalaulah proses fotosintesis, perubahan tenaganya adalah tenaga cahaya ditukar menjadi tenaga kimia. Tetapi, kalaulah respirasi dia terbalik pula, tenaga kimia akan ditukarkan menjadi kepada ATP dan juga tenaga haba. So, kita jawab latihan 2.5. Dalam 2.5, okey, berikan definisi titik pampasan. Titik pampasan ni adalah apabila keamatan cahaya. Tapi keamatan cahaya dia tak tinggi kan? So, saya jawab kat sini. Titik pampasan ialah apabila keamatan cahaya aras keamatan cahaya apabila aras keamatan cahaya menyebabkan kadar respirasi dan kadar fotosintesis adalah sama. Okey, fotosintesis. Okey, soalan nombor 2. Titik pampasan bagi pokok paku pakis yang tumbuh di lantai hutan tropika berlaku pada 10 pagi. Pada pendapat anda, pukul berapakah pokok ara yang tumbuhan tinggi sama mencapai titik pampasan? Okey, so senang kata, dia kata sebelum pukul 10. Kenapa? Soalan nombor 2 ni jawapannya saya tulis kat sini Titik ara ni kalau awak nak bayangkan pokok ni bermula yang ni kat bawah. Ini adalah lantai. Pokok lantai tropika. Kalau pokok ara ni letaknya kat atas sikit. Okey. So jawapannya kalaulah yang kat lantai tu pukul 10 kena titik pampasan. Kalaulah di atas tu dia adalah sebelum pukul 10. Okey. So di sini jawapannya nombor 2 adalah sebelum 10 pagi. Kerana pokok ara tumbuh lebih tinggi. So, dia mendapat keamatan cahaya lebih tinggi. Okey, soalan nombor 3. Okey, dekat sini soalan nombor 3. Pada titik pampasan, kadar fotosintesis dan kadar respirasi adalah sama. So, nyatakan kesannya penghasilan glukosa. Apakah kesan penghasilan glukosa? So, senang kata, dia punya penghasilan, orang kata, penghasilan bersih glukosa adalah kosong. Kenapa saya cakap begitu? Sebab glukosa yang dihasilkan, untuk jawapan nombor A, kerana glukosa yang dihasilkan yang terhasil daripada respirasi akan digunakan sepenuhnya alamak, pen saya dah nak habis dakwat. Akan digunakan sepenuhnya untuk fotosintesis. Maksudnya tiada glukosa lebih. Bila tiada glukosa lebih, tiada tenaga lebih. So tiadalah tenaga lebih yang digunakan untuk pembesaran. Okey, so soalan kedua, pembebasan oksigen apakah kesan pembebasan oksigen ke atmosfera? Kalau titik pampasan ni kita kata tiada pembebasan gas oksigen, sebab gas oksigen tu digunakan dalam respirasi. Tiada pembebasan gas oksigen di atmosfera kerana
oksigen digunakan dalam respirasi. So, senang kata titik pampasan ni tak elok berlaku dalam jangka masa yang lama kerana nanti tumbuhan itu tidak mempunyai tenaga yang lebih. So, tumbuhan tidak dapat tidak mempunyai tumbesaran. Okey. So, awak just ingat proses titik pampasan ni adalah apabila kadar, kita tengok sini, apabila kadar fotosintesis dan juga kadar respirasi adalah sama. So di sini adalah kita nak cakap di sini adalah kadar proses fotosintesis dan juga fotosintesis dan juga respirasi adalah sama. So bahaya. Kenapa? Sebab glukosa yang terhasil di fotosintesis akan terus digunakan dalam respirasi. So senang kata glukosa di sini dengan dekat sini glukosanya akan digunakan. So sama je. Glukosa yang terhasil akan digunakan. Sini glukosa di sini digunakan. So tajuk ni simple sahaja. So kesimpulannya proses titik pampasan ini berlaku apabila aras keamatan cahaya itu adalah tak terlalu tinggi, tak terlalu rendah. So ia menyebabkan kadar fotosintesis dan juga kadar respirasi berlaku pada kadar yang sama. So awak ingat yang ini. So itu sahaja untuk bab 2.5. Maaf atas segala salah dan silap.